Saya nak bersihkan nama saya. Saya tengok apa nama politik Malaysia ini dinamik, sudah berubah dan susah bagi kita ramalkan apa-apa, kata bekas Perdana Menteri Najib. Susulan keruntuhan Kerajaan Pakatan Harapan PH, bekas Perdana Menteri Najib Razak menjelaskan beliau ingin menumpukan terhadap usaha untuk membuktikan bahawa dirinya tidak bersalah dan kualiti kepimpinan beliau. Menurut satu rakaman video yang dikeluarkan portal Malaysia Gazette, beliau bercakap mengenai ketidakketentuan politik Malaysia. Saya tengok apa nama politik Malaysia ini dinamik, sudah berubah dan susah bagi kita ramalkan apa-apa. Yang tidak terfikir pun boleh berlaku, sambil tertawa. Jadi pada saya, ini bukan sama ada saya nak balik ke tidak. Tapi yang penting ini saya nak bersihkan nama saya. Saya nak tunjukkan kepimpinan saya, bantu rakyat, katanya. Najib yang juga ahli Parlimen Pekan kini menggalas tugas penasihat BN walaupun tidak mempunyai jawatan rasmi dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Bekas Perdana Menteri juga sedang berdepan 5 perbicaraan di mahkamah melibatkan pertuduhan kes 1MDB berjumlah RM2.28 bilion, kes SRC antarabangsa RM27 bilion, kes IPIC RM6.68 bilion dan kes audit 1MDB. Perbicaraan kes 1MDB akan disambung pada 19 Mei ini. Serahan lisan bagi perbicaraan SRC RM42 juta pula akan didengar pada 1 Jun. Manakala perbicaraan kes meminda laporan audit 1MDB akan bersambung pada 15 Jun depan. Sementara itu, perbicaraan kes SRC RM27 dan kes IPIC RM6.6 bilion masih belum bermula. Sementara itu, serbuan ke rumah Najib malam Ramadan 2018 keterlaluan. Sub-Inspektor dalam kurungan B alias Yahya yang juga bekas pengawal peribadi Najib Razak berkata, sebagai anggota polis dia sendiri tidak puas hati melihat bekas PM diperlakukan sedemikian. Mengenangkan detik-detik penggeledahan rumah bekas Perdana Menteri pada malam pertama Ramadan 2018, bekas pengawal peribadi kepada Najib Razak berkata sebagai anggota polis, tindakan itu dilihatnya keterlaluan. Sub-Inspektor B alias Yahya dipetik laporan The Malaysian Gazette berkata serbuan yang bermula pada malam 16 Mei itu melayan bekas Perdana Menteri seolah-olah Najib ialah suspek kes yang melibatkan mati mandatori. Bekas Perdana Menteri pun baru berapa hari baru kalah sahaja, tapi dia serbu rumah macam kes yang melibatkan mati mandatori itu. Sebagai polis, akhirnya saya pun macam tak puas hati juga. Walaupun dia orang polis tugas, tapi dalam hati kecil saya memang saya tak puas hatilah. Sebab kalau penjenayah yang memang dikehendaki oleh polis, tak apalah kamu buat macam itu. Ini Perdana Menteri tu, bekas Perdana Menteri, buat dia sampai macam tu. Saya tak puas hatilah, tapi tak boleh buat apa sebab mereka pun terima arahan, kata alias. Pada lewat malam 1 Ramadan 2018 yang menyaksikan lebih 10 kereta polis dan sebuah Black Maria berada di luar Banglo Najib di Langgak Duta bagi tujuan penggeledahan yang berlanjutan sehingga 18 jam. Tindakan terhadap Najib itu malah turut mengundang maklum balas pentadbiran PH. Daim Zainuddin yang ketika itu menjadi pengerusi Majlis Penasihat Kerajaan berkata, Najib harus diberi layanan secara bermaruah dan kesamarataan sebagaimana warga negara Malaysia yang lain, sungguh pun di tengah-tengah operasi penggeledahan oleh pihak berkuasa di kediaman pribadi beliau. Semua orang harus dihormati dan diperlakukan seperti manusia, terutama bekas Perdana Menteri. Mereka, para pegawai, harus membiarkan orang tidur, katanya. Malah ada antara pemimpin PH ketika itu membantah cara polis menggeledah kediaman Najib berdasarkan pengalaman mereka sendiri sebelum ini. Nurul Izzah Anwar yang ketika itu naib Presiden PKR misalnya berkata, siasatan pihak berkuasa sepatutnya berlangsung mengikut konsep keadilan serta tidak mengetepikan aspek hikmah. Sebagai bekas mangsa serbuan pada awal pagi, saya mesti tegaskan bantahan saya terhadap penggeledahan pada mana-mana rumah pada waktu yang tidak sewajarnya, katanya.
Pemimpin amanah Khalid Samad pula berkata tiada sebab untuk menyiasat Najib sehingga jam 4 pagi. Balas dendam. Sebelum serbuan itu berlaku, Najib baru selesai menunaikan solat tarawih di Masjid Jamik Kampung Baru, Kuala Lumpur. Najib dalam laporan The Malaysian Gazette hari ini berkata, beliau tidak terfikir serbuan akan dilakukan pada malam Ramadan pertama dan menyifatkannya sebagai perbuatan balas dendam terhadapnya. Saya tak terfikir hari pertama, malam pertama Ramadan, dia nak lakukan perkara ini, seolah-olah tak ada masa lain. Tapi itulah kerajaan PH. Memang mereka nak ada sifat balas dendam yang amat sangat. Jadi mereka lakukan apa sajalah. Itu permulaannya. Mereka menggeledah rumah ni dengan alasan ini ada kaitan dengan 1MDB, katanya lagi. Susulan serbuan ke rumahnya itu, kediaman yang berkaitan dengan Najib juga turut digeledah polis. Najib dan beberapa ahli keluarganya kemudian dikenakan berbagai pertuduhan berkaitan skandal 1MDB, termasuklah pengubahan wang haram, salah guna kuasa dan jenayah pecah. Kita beralih ke perkembangan berita yang terakhir. Ada kata PH jatuh 66 hari lepas sumpah laknat saya, kata Najib. Ayat terakhir dalam sumpah laknat itu memang berat. Kalau ada pihak yang fitnah kepada saya, selagi mereka tidak minta maaf, saya minta mereka dilaknat oleh Allah SWT, kata bekas Perdana Menteri. Bekas Perdana Menteri Najib Razak tidak menolak. Allah SWT telah menunjukkan kebenaran susulan sumpah laknat yang dibuatnya apabila runtuhnya kerajaan PH yang didakwa menganiayai dirinya. MP Pekan dipetik portal Malaysia Gazette berkata, terdapat pihak yang mengatakan kejatuhan PH berlaku 66 hari selepas beliau melakukan sumpah laknat terhadap pihak yang dikatakan memfitnahnya berhubung pembunuhan Altantoyas Saribu. Soal 66 hari, itu saya tidak boleh nak buat kesimpulan. Cuma ayat terakhir dalam sumpah laknat itu memang berat. Saya fikir banyak kali saya nak sebut. Sebab ayat itu kalau maknanya kalau saya bohong, saya minta Allah jahanamkan saya dunia dan akhirat. Dan kalau ada pihak yang fitnah kepada saya, selagi mereka tidak minta maaf, saya minta mereka dilaknat oleh Allah SWT, katanya. Jelas Najib walaupun berat untuk beliau menyebut perkataan tersebut ketika itu, tetapi saya sebut juga sebab saya nak tegakkan kebenaran. Saya tak ada cara lain, ia sebab terlalu sangat fitnah kepada saya. Yang saya fikir orang putih kata, enough is enough. Itu senjata terakhir saya. Saya pohon kepada Allah dan Allah telah menunjukkan. Allah akan tunjukkan siapa benar, katanya lagi. Sumpah laknat itu dilakukan pada bulan Disember 2019. Ia sebagai tindak balas bekas Perdana Menteri terhadap tuduhan daripada bekas pegawai unit tindakan khas UTK, Polis Azila Hadri, bahawa Najib telah mengarahkannya membunuh Altantoya pada tahun 2006. Pada akuan berkanun SD dari hukuman mati, Azila mendakwa Najib telah meyakinkannya bahawa Altantoya adalah perisik asing yang menimbulkan ancaman terhadap keselamatan negara. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online.